This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar adik? Oh, jap. Waalaikumsalam. Dengar? Okey. Suara jelas ah? Hui. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar Bidas? Dengar. Alhamdulillah. Okey. Sekejap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jadi malam ni kita teruskan lagi bacaan buku kecil kita ni. Ini kecil je. Tahsinul Bait Minasyaitan oleh Syekh Wahid bin Abdussalam Bali. Jadi kita dah baca sebelum ini 3 benteng yang dicadangkan oleh Syekh Wahid seperti yang didapati daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama Syekh mencadangkan sebagai benteng yang pertama iaitu zikrullah ketika masuk ke dalam rumah. Ini yang pertama. Yang ini berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah ketika masuk ke dalam rumah. Dan Syekh Wahid membawa satu hadis daripada Abu Malik Al-Asy'ari, satu zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, iaitu Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, yang mana dibaca ketika kita nak masuk rumah. Cumanya hadis ini diperselisihkan oleh ulama statusnya. Ada yang mengatakan sanadnya sahih dan ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Dan yang kedua, Syekh Wahid mencadangkan supaya kita memberi salam. Apabila kita masuk ke rumah, kita memberi salam kepada ahli keluarga kita. Kemudian yang ketiga, kita menyebut nama Allah ketika masuk ke rumah. Bukan ketika masuk ke rumah. Yang ketiga ni menyebut nama Allah ketika kita makan dan minum, iaitu dengan membaca bismillah.
kita sebut bismillah, itu maksudnya biasanya kalau dalam hadis merujuk kepada menyebut nama Allah. Dalam hadis bila sebut menyebut nama Allah, ia merujuk kepada bismillah, kebiasaannya. Kemudian hari ini kita masuk benteng yang keempat. Benteng yang keempat. Jadi sebelum kita teruskan dengan benteng yang keempat, malam ini insya-Allah kita akan baca dua hadis berkenaan dengan kelebihan Quran. Kemudian sebelum tamat kita akan buat sedikit kesimpulan daripada apa yang kita baca malam ni insya-Allah. Jadi sebagai mukadimah kita akan baca tulisan daripada Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, buku tentang jin dan syaitan, yang mana menurut Dr. Umar Al-Ashqar, beliau berkata jin tinggal di bumi tempat kita tinggal. Mereka sering berkumpul di tempat-tempat rosak dan padang-padang tempat-tempat najis seperti tandas, semak belukar, tempat sampah, kuburan. Kerana itu, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Taymiyah, para dukun yang sering berteman dengan syaitan, sering berada di tempat-tempat ini yang menjadi tempat berdiamnya syaitan. Okey, sekejap. Okey, menurut Ibn Taymiyah, Tok Bomoh yang mendapatkan bantuan syaitan, yang berkawan dengan syaitan, mereka sering berada di tempat-tempat ini yang menjadi tempat tinggalnya syaitan, iaitu seperti yang kita baca tadi, di rumah-rumah yang rosak, rumah-rumah yang ditinggalkan, di tempat-tempat yang ada najis seperti tandas, semak belukar, tempat sampah dan perkuburan. Jadi Tok Bomoh selalu mengunjungi tempat ini sebab tempat ini adalah tempat kawan dia, syaitan. Mereka juga sering berada di tempat-tempat yang memudahkan bagi mereka untuk melakukan kerosakan seperti pasar. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW, telah menasihati sahabatnya dengan berkata, janganlah kalian jika mungkin menjadi orang yang pertama kali masuk pasar atau yang paling terakhir keluar dari pasar. Kerana tempat itu sebagai tempat pertempuran bagi syaitan. Di sana mereka menancapkan benderanya. Pasar adalah medan pertempuran syaitan. Okey, Mak masuk. Selamat datang, Mak. Okey, jadi pasar adalah tempat pertempuran syaitan. Seperti hadis yang pernah kita baca sebelum ini, iaitu iblis, dia ada istana, dia ada singgasana di atas air. Tempatnya wallahualam tak pasti. Ini yang diberitahu oleh Nabi SAW, satu tempat di atas air. Setiap hari iblis akan hantar tentera dia, syaitan. Hantar tentera dia kepada manusia. Jadi dia akan datang ke tempat-tempat yang ada manusia. Dia akan datang ke rumah kita, dia akan datang ke pasar,
surau dan masjid pun syaitan pergi juga. Ada hadis mengatakan bahawa apabila azan berkumandang, syaitan lari terketut-ketut. Lepas tu bila selesai azan, dia datang balik. Kemudian bila iqamat, dia lari balik, ketut-ketut. Lepas tu bila selesai iqamat, dia datang balik. Dia datang kacau orang yang solat. Sampai orang yang solat tu tak tahu berapa rakaat dia dah solat. Jadi maknanya syaitan datang selain daripada rumah, pasar, masjid dan surau juga dia datang. Tapi mereka datang bukan untuk tinggal di tempat itu. Tempat tinggal mereka ialah seperti yang kita sebutkan tadi, tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang bernajis. Okey. Syaitan bermalam di rumah-rumah yang tidak ditinggali oleh manusia. Rumah-rumah yang tak ada orang, syaitan bermalam di situ. Namun dapat diusir dengan tasmiyah, membaca bismillah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah dan ayat kursi. Rasulullah SAW mengkhabarkan bahawa syaitan itu berpencar-pencar, yakni berpecah-pecah. Syaitan ni banyak. Jadi berpecah-pecah, ada yang pergi pasar, ada yang pergi masjid, ada yang pergi rumah. Mana ada orang dia pergi. Dan Rasulullah SAW mengkhabarkan bahawa syaitan itu bertaburan dan akan berkumpul jika sudah malam mulai gelap. Kerana itu kita diperintahkan untuk menahan anak kita pada waktu itu dalam hadis muttafaq alaih. Maknanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW beritahu kepada kita, waktu petang tutup pintu. Jangan biarkan anak-anak bermain di luar rumah. Bila tutup pintu, masuk rumah baca bismillah. Syaitan tak dapat masuk dalam rumah yang pintu ditutup. Jadi sebab tu waktu maghrib kita kena tutup pintu. Dah nak masuk malam. Waktu maghrib ni perubahan antara siang dan malam. Jadi masa itulah syaitan akan berkumpul. Dia nak berkumpul kat mana? Dia akan pergi ke tempat tinggal dia. Okey. Seperti hadis yang kita baca sebelum ini, syaitan boleh masuk ke rumah, syaitan ada tempat bermalam dalam rumah orang yang tak baca bismillah bila masuk dalam rumah dia. Ini salah satu tempat syaitan berkumpul. Okey, kita teruskan. Syaitan juga lari dari azan di bulan Ramadan, syaitan-syaitan diikat. Syaitan suka duduk di antara bayang-bayang dan matahari. Kerana itu Rasulullah SAW melarang duduk di antara keduanya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan dalam Sunan dan yang lainnya. Syaitan juga memilih kalau kata kita duduk dekat luar rumah, matahari tengah terbit, matahari matahari boleh di atas, tengah menyuluh cahayanya, dan ada tempat yang ada bayang-bayang. Jadi syaitan duduk di antara tempat yang ada bayang dengan tempat yang tak ada bayang. Itu syaitan suka duduk. Sebab tu Nabi SAW larang kalau kita duduk atau berdiri dekat satu tempat tu, kita nak duduk lama atau nak berdiri lama. Contohnya bawah pokok. Bawah pokok tu ada bayang-bayang pokok. Lepas bayang-bayang tu dah tak ada bayang-bayang. Jadi kalau kita nak pilih tempat untuk berdiri ataupun duduk, kita kena pilih tempat yang sama ada tak ada bayang-bayang langsung ataupun masuk terus dalam bayang-bayang. Masuk terus dalam bayang-bayang. Jangan duduk antara bayang-bayang dengan tempat yang tak ada bayang-bayang. Sebab situ syaitan suka. Jadi inilah secara ringkas tempat-tempat tinggal yang disukai oleh syaitan.
Dan malam ini berdasarkan maklumat ini, Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali dalam kitab ini mencadangkan benteng yang keempat, iaitu memperbanyakkan membaca Al-Quran. Memperbanyakkan membaca Al-Quran boleh membenteng rumah kita daripada syaitan. Boleh menghalau syaitan daripada rumah kita. Syaitan tak suka tinggal di rumah yang mana dalam rumah tu, orang dalam rumah tu banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Jadi kita baca hadis ini, yang mana hadis ini menunjukkan kelebihan membaca Al-Quran. Daripada Abu Musa Al-Ash'ari, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah umpama buah utrujah. Yakni buah citron. Buah citron ni macam buah limau. Dia tak ada dekat negara kita dan rasanya tak ada dijual dalam negara kita. Tapi dia macam buah lemon, macam buah limau. Baunya harum dan rasanya sedap. Baunya harum dan rasanya sedap. Ini buah citron. Kemudian Rasulullah SAW sebut lagi, perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah umpama buah kurma kering. Tiada bau tetapi rasanya manis. Seorang mukmin tapi dia tak baca Quran. Jadi dia umpama kurma. Kalau kurma ni kalau kita bau, dia tak ada bau. Tapi rasanya manis. Kemudian Rasulullah SAW sebut lagi, perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran adalah umpama raihanah, yakni daun selasih. Baunya harum dan rasanya pahit. Daun selasih ni baunya harum tapi rasanya pahit. Yang seterusnya Nabi SAW sambung lagi, dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah umpama buah hanzalah. Buah hanzalah ni dia macam buah tembikai. Dia tak ada dalam negara kita. Dia macam buah tembikai tapi kecil. Tumbuhan ni dia dan jenis lebih kurang jenis buah bukan petola, buah apa yang pahit tu. Buah apa yang buat sayur pahit tu. Buah bukan petola, macam petola. Okey, perumpamaan seorang munafik. Peria. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah umpama buah hanzalah. Dia macam buah peria. Tiada padanya bau. Tak ada bau buah ni. Dan rasanya pahit. Jadi daripada hadis ni kita boleh faham bahawa orang yang membaca Al-Quran itu dia orang mukmin yang membaca Al-Quran, bau dia harum. Tapi mungkin kita tak bau. Tapi syaitan dia tak boleh duduk tempat orang yang baca Quran ni. Sebab dia tak tahan bau dia. Mungkin, wallahu alam. Berdasarkan hadis ni lah. Jadi Syekh Wahid kata, وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقُرْآنِ يُعَطِّرُ الْبَيْتِ وَيُطَيِّبُهُ وَيَطْرُدُ شَيْطَانٍ وَيَطْرُدُ مِنْهُ الشَّيَاطِينَ. Kenapa kena baca Quran banyak-banyak dalam rumah? Sebab Quran mengharumkan rumah dan mewangikannya, memperbaikkannya dan menghalau daripadanya syaitan. Jadi macam petua orang nak
elakkan daripada rumah masuk semut, contohnya letak apa dia, contohnya letak bunga cengkeh kata contoh, ataupun tak mau bagi apa masuk, tak mau bagi apa masuk, apa-apalah yang kita tak mau haiwan tu masuk dalam rumah kita, kita letak sesuatu dalam rumah kita. Mungkin sebab ada bau dia yang dia tak tahan, dia tak boleh masuk. Kalau syaitan pula dia tak boleh tahan harumnya bau Al-Quran. Okey. Tapi kena baca, Quran tu kena baca. Kalau sekadar pegang, dia tidak mengharumkan orang yang memegang Quran tu. Okey. Seterusnya, selain daripada memperbanyakkan membaca Al-Quran ini boleh menyebabkan tuannya menjadi harum dan rasanya sedap, ia juga boleh mengundang malaikat. Bacaan Al-Quran boleh mengundang malaikat. Bila malaikat ada, syaitan tak boleh duduk sekali. Syaitan tak boleh duduk sekali dengan malaikat. Okey, kita baca hadis yang kedua tentang kelebihan Al-Quran. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa satu malam Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr ni seorang sahabat radhiyallahu anhu, orang Madinah. Usaid bin Hudayr orang Madinah, dan dia antara orang Madinah yang pertama yang masuk Islam di kalangan orang Madinah yang duduk di Madinah. Ada setengah sahabat antara yang awal masuk Islam, orang Madinah, mereka pergi ke Mekah untuk masuk Islam. Kemudian setelah mereka pergi ke Mekah, pergi haji, jumpa dengan Nabi SAW, tahun kedua mereka datang lagi, jumpa dengan Nabi SAW. Tahun kedua mereka ajak Nabi SAW pergi ke Madinah. Dan Nabi SAW telah menghantar sahabat daripada Mekah, iaitu antaranya Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Rasulullah SAW dan Abdullah bin Ummi Maktum untuk mengajarkan orang Madinah Quran. Masa tu Nabi SAW belum pindah lagi, belum hijrah lagi. Dan orang yang pertama bila Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum pergi ke Madinah, antara orang yang pertama yang terima dakwah mereka ialah Usaid bin Hudayr. Okey, Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu membaca surah Al-Kahfi pada satu malam di tempat penambatan kudanya. Di kandang kuda lah. Tiba-tiba kudanya meloncat. Dia baca lagi. Dan kuda itu meloncat lagi. Kemudian dia baca lagi. Kuda itu meloncat lagi. Kemudian Usaid berkata, aku risau kuda itu akan memijak Yahya. Yahya ni anak dia. Anak dia tengah tidur. Lalu aku pun berdiri ke arahnya. Usaid pun berdiri ke arah kuda. Kuda ke arah anak dia? Salah satulah. Tiba-tiba aku melihat seperti ada zullah. Yang ni seperti ada dekat atas tu, tiba-tiba dia nampak satu naungan. Contohnya kalau kita dekat luar rumah, tiba-tiba ada awan lalu, tiba-tiba jadi teduh. Jadi macam Usaid ni, dia tengok ke atas, tiba-tiba ada, bayangkan kat Madinah tu, maknanya
Macam itulah. Kat Madinah tu, Usaid orang Madinah kan. Mungkin dekat atas tu memang tak ada apa. Tiba-tiba malam tu dia baca Quran, tiba-tiba dekat atas ada macam satu naungan. Dia kata, tiba-tiba aku melihat seperti ada zullah, sesuatu yang menaungi di atas kepalaku. Di dalamnya terdapat cahaya yang menjulang ke angkasa sehingga aku tidak lagi melihatnya. Maka pada pagi harinya aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, semalam saya membaca Al-Quran di tempat penambatan kudaku. Namun tiba-tiba kudaku meloncat." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah, wahai Ibnu Hudair." Kemudian aku pun membacanya lagi. Dan kuda itu melompat kembali. Baginda bersabda, "Bacalah, wahai Ibnu Hudair." Kemudian aku membacanya lagi. Dan kuda itu meloncat lagi. Baginda bersabda lagi, "Bacalah, wahai Ibnu Hudair." Ibnu Hudair berkata, maka sesudah itu akhirnya saya berhenti. Saat itu Yahya dekat dengan kuda. Maka saya risau kuda itu akan memijaknya. Kemudian saya melihat sesuatu seperti zullah, sesuatu yang menaungi, yang di dalamnya terdapat cahaya yang naik ke atas angkasa hingga saya tidak lagi melihatnya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Itu adalah malaikat yang sedang mendengar bacaanmu. Sekiranya kamu terus membaca, nescaya pada pagi harinya manusia akan melihatnya dan malaikat itu tidak boleh menutup diri dari pandangan mereka." Malaikat tak boleh sembunyi, orang akan nampak. Jadi daripada hadis ini kita pelajari, kita diberitahu oleh Rasulullah SAW bahawa bacaan Al-Quran boleh menarik minat, boleh menjemput malaikat untuk datang ke rumah kita. Usaid bin Khudair dia baca dekat tempat dia tambat kuda dia. Kita baca dalam rumah, berkemungkinan kita juga boleh menarik malaikat untuk datang ke rumah kita. Jadi dengan datangnya malaikat yang banyak macam Usaid bin Khudair ni, kalau dia baca lagi, dekat situlah malaikat tu. Sebab tu tajuk malam ni perbanyakkan bacaan Al-Quran. Maknanya kalau kita baca sikit, malaikat datang setakat tu je lah. Kalau kita baca banyak, malaikat duduk situ lama lagi. Dan hadis yang pertama yang kita baca tadi ialah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cumanya dalam hadis ni, hadis yang pasal buah yang wangi tadi, buah citron, buah tamar, hanzalah tadi, buah peria tadi, buah yang pahit tu tadi, ialah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Dan hadis yang kita baca ni, hadis Abu Sa'id Al-Khudri ni adalah juga riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma lafaz daripada Muslim. Jadi itulah dia malam ini. Benteng, salah satu benteng
yang kita boleh bina untuk menghalang syaitan daripada tinggal dalam rumah kita, seperti yang dicadangkan oleh penulis Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali sebagai benteng yang keempat dalam buku beliau ni. Kita perbanyakkan membaca Al-Quran supaya salah satunya syaitan tak suka, supaya syaitan tak suka tinggal dalam rumah kita, sebab syaitan dia suka tempat yang kotor dan busuk. Jadi rumah kita, kalau kita tak baca Al-Quran, rumah kita tak ada bau, kita tak ada bau, tak harum. Cuma kita ni manis lah. Macam mukmin yang tak baca Quran, dia rasanya manis tapi dia tak ada bau, dia tak harum. Jadi kita nak harumkan rumah kita, kita perbanyakkan baca Al-Quran. Dan juga kita perbanyakkan baca Al-Quran sebab malaikat suka orang yang baca Quran, malaikat suka nak dengar. Jadi malaikat, dia akan menjemput malaikat bila kita banyakkan baca Al-Quran. InsyaAllah ia akan menjemput malaikat ke rumah kita. Jadi bila malaikat masuk rumah kita, syaitan tak suka juga. Syaitan tak suka. Syaitan dia suka tempat yang kotor dan busuk. Sebagaimana dalam satu riwayat, Rasulullah SAW mengajar kita untuk memohon perlindungan daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Dan riwayat ini Rasulullah SAW ajar ketika Rasulullah SAW pergi ke Al-Khala'. Zaman Nabi SAW dulu, tandas bukan macam tandas rumah kita. Zaman Nabi SAW dulu, tandas ialah, salah satunya ialah Al-Khala'. Al-Khala' ni ialah tempat buang air kecil dan tempat buang air besar. Bukan dalam rumah, di luar rumah. Satu kawasan yang sesuai. Maknanya dekat situ orang memang buang air dan buang buang air besar, buang air kecil dekat situ, Al-Khala' ni. Dia adalah tempat untuk buang air besar dan buang air kecil di luar rumah. Dia tak ada bangunan apa, dia hanya satu kawasan, mungkin ada tinggi sikit, ada banyak pokok ke, jauh daripada orang. Jadi itu ialah tempat, itulah toilet, salah satunya toilet di zaman Nabi SAW. Dan bila Nabi SAW dalam satu riwayat, sama ada pergi atau balik, baginda SAW ajar sahabat ni sebut Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu daripada daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Jadi inilah dia. Okey. Jadi sebab tu ada kaitan tempat yang busuk dan kotor dengan syaitan. Syaitan suka berada di Al-Khala'. Al-Khala' ni tempat buang air besar dan tempat buang air kecil. Jadi tempat buang air besar dan air kecil ni tempat yang kotor dan busuk lah. Tempat yang kotor dan busuk. Dan dulu Al-Khala' ni di luar rumah. Sekarang ni Al-Khala'
dalam rumah kita. Cumanya dengan teknologi yang ada sekarang ni, air besar, air kencing dan tahi tu, dia tak tinggal dalam tandas. Bila kita jirus, dia akan keluar. Dia akan keluar daripada rumah kita. Jadi kalau orang tu dia tak keluarkan air kencing, tak bersihkan air kencing dan tak bersihkan tahi daripada tandas dia, dalam tu memang syaitan suka duduk. Jadi itu sahaja malam ini berkaitan dengan benteng yang keempat, yang mana kita belajar 2 hadis malam ini. Hadis tentang kelebihan Al-Quran. Orang mukmin yang membaca Al-Quran, dia itu harum dan sedap, seperti buah utrujah. Orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Buah yang paling best ialah buah yang baunya harum, rasanya sedap, macam utrujah. Kemudian kita belajar hadis tentang malaikat suka dengar bacaan Al-Quran dan malaikat akan berhimpun untuk mendengar bacaan Al-Quran, seperti yang berlaku kepada Usaid bin Hudayr. Dan akhirnya hari ini kita sebut lagi sekali, syaitan suka tempat yang kotor dan busuk. Jadi untuk mengelakkan syaitan datang rumah kita, kita harumkan rumah kita dengan membaca Al-Quran dan kita jemput malaikat supaya syaitan tak suka datang rumah kita. Itu saja malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey. Ada apa-apa nak sambung ke? Ahlan wa sahlan Khairul Arifin. Arifin duduk mana? Duduk tak sekali ya? Khairul Arifin Duduk bilik sebelah. duduk bilik sebelah. Slow lah. Slow lah. Nafis ada Nafis. Slow lah. Ni apa? Pound dia slow pakai ni. Slow lah. Ni pasang kat TV. Pasang kat TV kan. Tak lah. Mak sihat ke mak? Mana tak? Mak ada. Yalah. Tak buka ni lah. Ni lah. Bangah okey bangah. Okey, kalau tak ada apa-apa itu saja malam ni. Kita sambung lagi minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya dik. Makan ni. Sudah. Dah. Nah, dia dah. Ya. Dah.
Dah, cakap.